Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan mempelajari siri modul SPM untuk kertas 1. Okey, modul SPM yang pertama iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, tajuk ni dah pun dipelajari dalam bab 1 matematik tingkatan 4. Okey, jom kita tengok antara beberapa contoh-contoh soalan kertas 1 yang mungkin keluar dalam peperiksaan SPM. Okey, contoh yang pertama. Soalan yang pertama, antara berikut yang manakah bukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Okey, seperti yang kita tahu, ungkapan kuadratik ni bermaksud dia ada kuasa 2. Kuasa yang tertinggi ialah 2, kuasa 2. Okey, dan satu pemboleh ubah bermaksud dia cuma ada satu saja huruf. Okey, satu jenis huruf. Okey. So, tengok pilihan jawapan. Yang pertama 2/3 y kuasa 2 tolak 5. Okey, ada satu huruf dan dia kuasa 2. Okey, yang ni betul. Okey, kemudian 3x kuasa 2 tambah x tolak 2. Okey, satu huruf dah betul. Ni kuasa 2 dah betul. Tapi yang belakang ni ada kuasa negatif 2. Okey, jawapannya salah. Okey, dia nak sekarang soalannya apa? Bukan. So, bila bukan, automatik jawapannya ialah B. Okey, kalau kita semak jawapan yang lain pula. Okey, P kurungan 3 tolak 2P. Kalau kita kembangkan, 3P darab 3 ialah 3P tolak P darab negatif 2P akan dapat 2P kuasa 2. Okey, ada satu huruf. Okey, ada kuasa 2. Okey, dan yang keempat ni tengok ada satu huruf juga iaitu huruf K dan dia kuasa 2. Okey, ini pun betul, C pun betul, D pun betul juga. Okey, jadi jawapannya ialah B. Okey, sekarang tengok contoh soalan yang kedua pula. Ungkapkan persamaan kuadratik 4/2y tolak 1 sama dengan 7 tolak 3/y dalam bentuk am. Okey, apakah yang dimasukkan dengan bentuk am ni? Bentuk am ialah ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan 0. Okey, nak tukarkan soalan ni kepada bentuk am. Okey, jadi kalau saya akan pindahkan dahulu. Okey, bukan saya pindahkan. Saya akan buat yang sebelah kanan ni kepada bentuk pecahan tunggal. Okey, caranya macam ni. Okey, 4/2y tolak 1 sama dengan, ini 7 bermaksud 7/1 tolak 3/y. Okey, jadi sini ini y, ini 1. Di y darab 1 ialah y. 1 darab y, y atas pun darabkan dengan y. Jadi y darab 7 ialah 7y tolak ni y 1 darab 1 darab 1. So 3 ni pun darab 1, jadi 7y tolak 3. Okey, yang depan ni kekalah 4/2y tolak 1. Kemudian saya buat darab silang. Okey, darab silang. Okey, yang bawah sebelah kiri darabkan dengan sebelah atas, yang bawah sebelah kanan darabkan dengan yang sebelah kiri atas. Jadi 4 darab y sama dengan 2y tolak 1 kurungan 7y tolak 3. Okey, jadi yang belakang ni kita kena kembangkan. Okey, 4y sama dengan 2y darab 7y, 14y kuasa 2. 2y darab 3, negatif 3, negatif 6y. Negatif 1 darab 7y, negatif 7y. Negatif 1 darab negatif 3, negatif positif. 1 darab 3 ialah 3. Okey, kemudian saya pindahkan 4y ni ke sebelah kanan, saya terus susun balik. Jadi macam mana? So 14y kuasa 2 tolak 6y tolak 7y. Ini tadi positif 4, pindah ke sebelah kanan dia akan jadi negatif 4y tambah 3 sama dengan
kosong. Jadi sekarang kita nak menyelesaikan yang tengah-tengah ni. Okey, ni penting kita kena selesaikan. Okey. Jadi bila selesaikan, kita boleh gunakan kalkulator. Okey, kalau kita guna kalkulator, kita selesaikan yang nombor tu, negatif 6 tolak 7 tolak 4. So jawapannya negatif 17. Jadi jawapannya sekarang nak tulis kat mana Tulis dekat bawah ni lah. 14y kuasa 2 tolak 17y tambah 3 sama dengan 0. Okey, jadi sekarang kita pilih mana satu jawapan yang sama dengan yang kita dah buat tadi. So 14y tolak 17y. Okey, yang A dengan B ni dah confirm salah sebab dia tambah-tambah. Kemudian tengok yang belakang positif 3. So ni positif 3, jawapannya ialah D. Okey. Kemudian tengok soalan ketiga pula. Hitung nilai C jika graf fungsi kuadratik fx sama dengan 4 kurungan x tolak 5 kurungan x tolak 3 tolak C melalui titik P 2 negatif 3. Okey, yang ni kita kena masukkan nilai P ni, titik P ni. Okey, so titik P ni, okey, 2 ni ialah x, negatif 3 ni ialah y. Okey, jadi fx ni ialah y. So bila kita tulis balik, y sama dengan 4 kurungan x tolak 5 tutup kurungan buka kurungan x tolak 3 tolak C. Kita masukkan nilai. Okey, y ni tadi nilainya berapa? Negatif 3. Okey, dan nilai x ni kita gantikan dengan nombor 2. Okey, 2 ini pun kita gantikan dengan nombor 2. Okey, so jadi macam mana? Okey, negatif 3 sama dengan 4 kurungan 2 tolak 5 kurungan 2 tolak 3 tolak C. Okey, kat sini kita boleh terus menggunakan kalkulator. Negatif 3 alfa kalk 4 kurungan 2 tolak 5 tutup kurungan buka kurungan 2 tolak 3 tutup kurungan tolak alfa x. Okey, sebab dalam kalkulator selalunya kita gunakan huruf x. Tekan shift tab 2 kali, kita akan dapat okey, x sama dengan 15. Tapi dalam soalan kita pakai C, jadi C sama dengan 15. Okey, jadi kita tengoklah mana jawapan 15 ada tak? Ada. Jawapannya ialah A, 15. Okey, itu ialah contoh nombor 3. Sekarang tengok nombor 4 pula. Selesaikan persamaan kuadratik 4x kurungan 2x tolak 1 tolak 3 sama dengan 3. Okey, yang ni kita kena selesaikan, kita kena kembangkan. Okey, 4x darab 2x akan dapat 8x kuasa 2. 4x darab negatif 1 dapat negatif 4x tolak 3. 3 sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri, positif akan jadi negatif sama dengan 0. Salah tulis pula. Okey, tolak x. So kita selesaikan yang tengah-tengah ni. Okey, yang ni x ni kita selesaikan. Okey, jadi jawapannya 8x kuasa 2. Ni 1 tau. Okey, jadi negatif 4 tolak 1 ialah negatif 5x tolak 3 sama dengan 0. Terus buat 2 kurungan kosong macam ni sama dengan 0. X sama dengan berapa? X sama dengan berapa? Okey, so kalau kita guna kalkulator biasa, cara tekannya ialah mod 3 kali 1 kanan 2. Mod 3 kali 1 kanan 2. Okey, sebab kalkulator saya ni memang telah diprogramkan, jadi saya terus boleh dapat jawapan. Okey, jadi nilai A, mana nilai A? Nilai A, okey, ni 8 ni ialah nilai A. Okey, ni A. A masukkan nombor 8, tekan sama dengan. Okey, B ni negatif 5 ni ialah B. Okey, negatif 5, tekan sama dengan. Okey, C mana? Ni ialah nilai C. So, negatif 3, tekan sama dengan. So, tekan sama dengan, jawapannya ialah, yang pertama ialah
Okey, yang pertama jawapannya ialah negatif 3/8. Yang kedua, jawapannya ialah 1. Okey, so yang tengah-tengah ni kalau nak buat pun boleh, tak ada masalah. So kalau ni pecahan, okey, bila naik ke atas dia akan jadi dekat depan ni 8x, negatif akan jadi positif 3. Yang atas ni sebab 1 ni positif, bila naik ke atas balik dia akan jadi negatif. Okey, jadi kita nak tahu dia punya punca saja. So puncanya 1 dengan negatif 3/8. Mana satu? 1 negatif 3/8. Jawapannya ialah D. Okey, itu contoh soalan yang keempat. Okey, soalan yang kelima. Graf manakah yang mewakili fx sama dengan 2x tolak x kuasa 2? Yang pertama kita kena tahu dia punya bentuk dulu. Okey, so yang ni kalau kita balikkan bentuknya bentuk umum dia negatif x kuasa 2 tambah 2x. Okey, fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 2x. So sebabkan yang depan ni ialah negatif, ni 1 tau. So ni bila negatif, bentuk grafnya bentuk masam macam ni. Okey, kalau grafnya positif, bentuknya senyum. So sekarang kita boleh abaikan untuk jawapan A dengan jawapan C. So sekarang pilihan jawapan cuma ada 2, sama ada B ataupun D. Jadi sekarang kita nak cari dia punya punca, sama ada negatif 2, kosong ataupun kosong 2. Apa yang perlu kita buat? Okey, kita jadikan fx ni sama dengan kosong. So negatif x kuasa 2 tambah 2x sama dengan kosong. Okey, kita boleh terus menggunakan kalkulator. Okey, sama juga cara dia. Mod 3 kali mod 3 kali 1 kanan 2. Okey, so sekarang okey, so nilai A ni 1 So nilai A ni lah negatif 1. Kita masuk kat depan ni, negatif 1. Okey, negatif 1 sama dengan, kemudian B ni ialah positif 2. Kita 2 sama dengan, okey, C tak ada. Okey, bila tak ada ni maksudnya kosong. Kosong. So kosong sama dengan, berapa jawapannya? So yang pertama X sama dengan 2. Yang kedua jawapannya X sama dengan kosong. So mana 2 kosong? So kosong 2. So jawapannya ialah D. Okey, itu cara buat soalan yang kelima. Dan soalan yang terakhir sekali ialah soalan 6. Okey, panjang sebuah segi empat tepat melebihi lebarnya sebanyak 5 cm. Luas segi empat tepat itu ialah 500 cm persegi. Hitung panjang dalam sentimeter. Okey, so sekarang kita cuba lakarkan bentuk soalannya. Okey, ini segi empat tepat. Kemudian dia kata apa? Dia kata panjangnya melebihi lebarnya sebanyak 5 cm. So kalau lebarnya ialah X, jadi dia punya panjangnya ialah lebih 5 cm, jadi X tambah 5. Okey, kemudian dia nak apa? Luas. Luas diberi 500 cm persegi. Jadi luas sama dengan panjang darab lebar. So panjangnya berapa? Okey, panjangnya ialah X tambah 5. Lebarnya ialah X. Okey, sama dengan 500. Okey, kita kembangkan. Okey, sebentar, sesuai ni. Saya tukar balik tempat dia. Letakkan yang tunggal dekat depan, yang ada couple dekat belakang. Gitu. Kemudian X darab X, X kuasa 2. X darab positif 5 tambah 5x. 500 kita pindahkan ke sebelah kiri, positif akan jadi negatif sama dengan kosong. Okey, cari dia punya punca dia. Okey, so bila tak ditulis ni bermaksud ni 1 lah. Okey, jadi A ialah 1, masukkan dalam kalkulator. Okey, kemudian B positif 5. Okey, 5. C nya berapa? Negatif 500. Okey, negatif 500. Okey, tekan kalkulator, sama dengan, jawapannya ialah yang pertama X sama dengan negatif 25. Yang kedua jawapannya ialah X sama dengan 20. Okey, jadi yang negatif ni kita boleh abaikan. Okey, kita pilih jawapan yang positif. Jadi jawapannya ialah C 20. Okey, so
cuma nak ulang balik bila nak menggunakan kalkulator nak mencari nilai punca. Tekan mod 3 kali 1 kanan 2. Okey, ini cara nak menggunakan ataupun cara nak mengingatkan mencari jalan jawapan punca menggunakan kalkulator. Okey, itu saja untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, cadangan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye!